Okay, baik. Pertama kali mari sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan lipat kurangnya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini dan telah kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjamaah. Kemudian kita bolehlah sambung kuliah kita yang telah lalu. Kita silakan saya ingat sebulan yang lalu. Bulan ke 2 bulan. Bulan lepas saya tak ada kan. Bukan mati, hidup lagi. Kebetulan minggu pertama tu saya tak sihat. Minggu yang ketiga tu saya pergi ke saya berjaya. Ada urusan sekolah. Saya 2 hari kat sana, 1 malam. Kena hari Rabu pula tu. Rabu Khamis semua kena naik kuliah kita. Tapi saya tak pernah mesti lagi kan. Dia baik lah tu. Setahun sekali montek ya okey tu. Tapi kalau 2-3 bulan sekali montek tu problem. Okey, baik. Dulu saya tinggal kat mana? Baik. Dulu saya tinggal kat tuan-tuan. Permulaan kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baru kupas kataan alhamdulillah. Setelah kita huraikan pada tuan-tuan perkara-perkara yang bersabit dengan surah Al-Fatihah ini. Satu surah tuan-tuan yang diperselisihkan. Di manakah dia turun? Sebahagian kata turun di Makkah. Ini pandangan Imam Ibn Abbas, sahabat Nabi. Sebahagian pula kata dia turun di Madinah. Tak, dia tak turun di Makkah, dia turun di Madinah. Itu juga pandangan sahabat. Itulah Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Boleh okey? Ada okey? Boleh okey? Try. Kalau boleh. Tak boleh. Tak apa. Jadi tutup yang ni ke bunyi tak ya? Tak apa lah. Mana tadi? Sebahagian kata dia turun di Makkah. Jadi surah Al-Fatihah ini surah Makkiyah. Bahkan sebahagian tafsir ataupun terjemahan Quran kita akan tengok dia di surah Makkiyah. Itu surah Makkiyah 7 ayat. Pasal apa? Pasal jumhur kata dia di surah Makkiyah, walaupun adalah sebahagian kata dia di surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Dan dia juga pandangan disadarkan kepada sahabat yang terkemuka, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada pula ulama sebahagian salafus soleh kata dah, sebahagian dia diturunkan di Makkah, sebahagian diturunkan di Madinah. Satu surah tu bagi 2. Sebahagian pula kata dah, dia diturunkan di Makkah dan dia juga diturunkan di Madinah. Kerana tuan-tuan satu-satu surah ni dia kadang bukan sekali turun, kadang dia turun berkali-kali. Lebih daripada sekali dah maknanya. Kerana nak menjawab pada beberapa peristiwa yang berlaku pada zaman itu. Kan? Bukan turun sekali, kadang ada surah yang turun 2 kali. Jadi tak kisahlah. Perbezaan di kalangan sahabat diraikan oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan khilaf lah. Dia khilaf ni tak ada apa-apa dalam setengah keadaan. Ilmu lah. Bahkan ulama kata dunia Islam adalah dunia khilaf. Apa? Dengan sebab khilaf ini lah ulama ataupun kita ni jadi alim. Kita dapat mengeluarkan ilmu dan kita dapat menyuburkan ilmu pengetahuan itu. Bahkan ilmu tu tuan-tuan jadi matang dengan sebab perselisihan ulama yang ada pada ilmu ni tak buat orang jadi gaduh sebenarnya. Ilmu ni dia akan buat orang jadi alim dan dia sebenarnya boleh menyatu padukan orang. Ilmu tak ajar orang bergaduh. Ilmu dia tak boleh pecah belah orang. Ilmu dia tak ajar orang ekstrim. Habis tu yang bergaduh, yang pecah belah, yang ekstrim ni adalah sikap individu itu sendiri. Kadang-kadang aliran tu tak ajar orang ekstrim pun, tapi orang itu sendiri yang ekstrim. Tahu? Ada ustaz yang ataupun orang yang belajar mesti kerana dia ekstrim. Ada orang yang belajar di pondok dia ekstrim juga. Apa nak ekstrim? Suka melebur orang, suka
dia tak bersabit dengan aliran ataupun ilmu itu sendiri. Tahu? Ada orang belajar hadis di Saudi, balik biasa je kan. Bahkan ada ulama ataupun ilmuwan baru, yang aliran hadis, tapi kalau kita tengok luaran dia macam orang tasawuf. Saya bagi contoh seorang, nama dia Syekh Abdul Wahab At-Tarisi. Saya ada mengajar satu buku beliau. Dia ni ulama Saudi tu, dia di Riyadh. Dan dia aliran hadis. Tapi kita tengok perwatakan luarannya, dengan percakapannya, dengan air muka dia yang betul-betul orang kata warak, dengan luarannya macam sufi, macam tasawuf. Kita tak tahu dia orang hadis. Tahu? Tapi sebahagiannya tegas, keras, biasa. Ada orang tasawuf, orang tarekat kadang-kadang tu baik, cakapannya baik, akhlaknya baik, tapi sebahagiannya juga keras. Kan? Kadang-kadang kita pun tak sangka, kita duduk mengajar ke depan gerbong, keluar-keluar tegur gitu. Ustaz mengajar insya-Allah. Malu gitu. Patutnya orang tasawuf, orang tarekat tu lebih kepada baiklah, bagus lah cara bercakap, tapi tak suka begitu. Kan? Nampak? Jadi nak beritahu, khilaf ni benda biasa. Tapi khilafnya dibenarkan. Kalau ada khilaf yang tak dibenarkan. Bahkan kita dalam dunia mazhab pun sentiasa berselisih. Tuan-tuan. Al-Imam Syafi'i sendiri saya pernah sebut dulu tuan-tuan. Dia bukan ada satu pandangan, kadang lebih daripada satu, ada dua. Bahkan sebahagian daripada kita ni ada ikut pandangan dia yang lama, ada ikut fatwa dia yang baru. Imam Syafi'i ni ada dua mazhab. Jadi kita kata macam mana kita tak boleh halau orang daripada khilaf, tak boleh. Pasal itu sifat manusia. Saya mengajar di Purwodo hari itu. Dia orang panggil semayang, lepas tu ceramah. Ceritalah sikit pasal Purwodo ni. Biasalah kan dia minta ustaz cerita pasal zakat. Ceritalah pasal zakat. Habis ceramah, ada seorang perempuan, dia salesman. Dia kata, ustaz, saya dah tanya 4 orang dah pasal benda ni. Ustaz tadi jawab orang yang kelima, 5 tak sama. Saya kata, tak apa, dah muka ustaz lain-lain, mestilah jawapan lain-lain, kan? Jadi tengok siapa yang jawab yang paling baik, yang kamu rasa, kamu ikut dia. Tahu? Dia pasal zakat, bagi zakat ke anak, bagi zakat ke bapa, macam tu lah. Mungkin saya jawab tak sama dengan orang lain, tapi tak puas. Mana boleh bagi sama, orang pun tak sama. Tahu? Sama juga kita, Imam Syafi'i sendiri ada 2 mazhab. Satu mazhab lama, satu mazhab baru. Seorang pun ada berbagai-bagai. Al-Imam Nawawi dia ada 7 kitab fiqh dia yang utama yang sampai pada kita. 7 tuan-tuan, banyak pandangan dia yang berbeza. Sebab tu sebahagian pandangannya dalam kitab ini tak diguna pakai lagi, kerana dia sudah memperbaharuinya dalam kitab yang lain yang dia tulis secara kemudian. Tuan-tuan duk baca kitab Azkar Imam Nawawi. Tuan-tuan, dalam sebahagian hukum fiqh ada dalam Al-Azkar, dah tak boleh digunakan lagi kerana dia sudah kemas kini dalam buku dia terakhir, apa nama, Majmu', Raudhah, bukan semua. Sebab tu ustaz nak mengajar, dia kena perluaskan pembacaan, kena buat homework sikit. Satu hukum dia nak jaja sampai hujung dunia. Siapa kata boleh? Nawawi kata boleh. Tak boleh. Pasal apa? Nawawi kata tak boleh dalam kitab dia yang lain. Sebab itu fasa kehidupan ulama ni jadi satu ilmu yang baru kepada ilmu yang terkemudian untuk dikaji. Sama juga Imam Syafi'i. Dia ada 2 fasa. Semasa dia di Baghdad, semasa dia di Mesir. Sebahagian kita ikut sampai kata Imam Suyuti, Imam Syafi'i sudah memperbaharui semua fatwa. Tinggal 16 perkara je dia tak sempat perbaharui. Orang lain dia up to date betul. Dulu dia kata A, lalu dia kata B. Dulu dia kata B, lalu dia kata C. Semua pasal apa? Setelah dia pergi ke Mesir, meluas ilmunya, dia jumpa dalil-dalil yang baru, dia buat ijtihad baru dan dia tukar semua fatwa. Habis tu apa yang kita dapat? Hasil orang terkemudian. Jadi satu kerja pula ulama-ulama Syafi'i ni, study balik, kaji balik, analisa balik, mana satu pandangan fatwa penulisan Imam Syafi'i yang lebih dekat dengan sunnah. Kita ikut Imam Syafi'i bukan kerana nama dia Imam Syafi'i. Kalau ikut kerana nama dia Imam Syafi'i, ramailah Syafi'i kita ikut. Kamu kita ada nama Syafi'i, kita boleh ikut dia. Bukan kerana namanya, tapi kerana ilmu. Tak. Tuan-tuan semayang, kan? Tuan-tuan baca, imam baca suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam kata amin. Sekali dengan tuan-tuan kata amin. Gemuk satu masjid.
Itu ikut pandangan Imam Syafi'i yang lama. Yang baru dia kata tak disunatkan makmum baca dengan kuat, makmum baca perlahan, imam seorang dia baca kuat. Kalau imam baca kuat, makmum baca kuat ni mazhab Maliki. Sebab dia dulu-dulu fatwa dia lebih mirip kepada mazhab Maliki. Sebab tu dulu saya pernah pergi di satu masjid, imam dia mengadu dengan saya, ada seorang ustaz tu asyik mengajar mazhab Maliki, kita Syafi'i mana boleh. Saya kata baguslah, belajar mazhab Maliki umpama belajar mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i yang lama. Satu benda yang baik, tak ada masalah sikit. Tak? Ataupun dia mengajar mazhab Syafi'i tapi nak disulam-sulam dengan mazhab Maliki, saya kata tak ada masalah sikit. Tapi dengan sebab kita tak faham kaedah ilmu kan, jadi kita anggap benda ni tak bagus lah. Satu benda yang baik. Contoh azan, subuh sini kan, lepas hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, contoh kata apa? Qom solat, qoman. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Cuba kalau imam kita ataupun bilal kita tak baca as-salatu khairum minan naum. Jadi ada jemaah datang, pasal apa kau tak baca as-salatu khairum minan naum tadi subuh ni? Oh iya, kamu tak baca ke? Aku dah baca lah, bergaduh pula. Kau tak baca dia tu. Pasal apa kita jadi rasa ralat bila benda tu kita anggap macam tak sama? Sebab kita dah anggap benda ni kena baca lah kan, subuh kan, dan sunnah je pun. Tapi jadi satu kelainan. Kalau ikut Imam Syafi'i, tuan-tuan, makruh dibaca as-salatu khairum minan naum dalam azan subuh. Pasal apa tuan-tuan baca? Walaupun dia tak baca tu. Makruh, fatwa dia yang baru. Fatwa dia yang lama dia kata sunat, tapi dia sudah renew dia punya fatwa yang baru. Tapi kenapa kita tak ikut yang baru? Sebab ulama kita kaji fatwa yang lama lebih kepada sunnah, lebih dekat kepada apa yang diriwayatkan. Kalau baru ni tak berapa kena. Bukan semua benda baru tu bagus. Sebagian besar kita ikut yang baru, tapi ada segelintir, tapi banyak juga kita ikut yang lama. Nampak? Sebab fatwa yang baru tidak menjamin dia ni dekat dengan ataupun menepati sunnah 100%. Kadang-kadang fatwa dia yang lama lebih menepati, tapi sebagai yang baru lebih menepati. Sebab tu jadi kerja pula ulama yang kemudian itu seorang ulama baru nak kata. Sebab tu mazhab ni dipanggil satu perkataan istilah. Dia sebut mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i 100%. Dia melibatkan fatwa Imam Syafi'i. Itu pun banyak fatwa. Nak kaji melibatkan kaedah Imam Syafi'i. Banyak kaedah. Ada 10 kaedah yang besar, berpuluh-puluh kaedah yang kecil. Melibatkan pula fatwa ulama Syafi'i. Nasi kabur tu. Sebab itu semakin banyak kita belajar semakin pening. Semakin banyak kita belajar semakin pening. Kan? Ada ulama anak murid Imam Syafi'i mendakwa dua fatwa yang berbeza, dan dia kata dua-dua fatwa Syafi'i yang baru. Lagi pening. Kan? Rabi' bin Sulaiman kata tidur tak tetap papa punggung batal solat, tidur tetap papa punggungnya tak batal solat. Tuan-tuan tidur duduk menyandar, okey, tidurlah berapa jam pun tak batal solat. Dia kata ini pandangan Imam Syafi'i yang baru. Tapi kita buka dalam kitab Al-Muzani, dia kata tidur dalam keadaan apa sekalipun, asal tidur yang lama, nyenyuk molek kan, sandar ke, meniaga ke, melentang ke, tak kisahlah tetap tak tetap papa punggung ke, semua batal. Dan itu juga dikatakan pandangan Imam Syafi'i yang baru. Dua fatwa, dua kata baru, tapi itu nak ikut yang baru. Kita ikut yang itulah, tetap apa pun adalah berjaya. Nak cerita begitu. Contoh dia begitu. Jadi nak cerita perselisihan ni benda biasa, selagi mana dia melibatkan nas yang sudah sedia ada, semua kepahaman tu berbeza. Khilaf ni tak boleh buat orang jadi gaduh. Yang gaduh ni, yang ekstrim ni kita sendiri, kan? Anti sana, anti sini. Saya pergi kuliah 2 hari lepas di surau Siti Aisyah lah. Ada ustaz pakcik saya, ustaz nak tanya ustaz, apa pandangan ustaz tentang Wahabi? Saya tanya dia balik, apa pandangan, apa yang pakcik tahu tentang Wahabi? Saya tanya dia balik. Saya banyak lah saya faham, sebab ustaz ni semua macam-macam. Jadi apa yang pakcik faham tentang Wahabi? Saya tak faham apa-apa. Dia kata tu saya tanya ustaz. Saya kata saya tak boleh jawab. Macam saya pun orang tuduh Wahabi juga. Macam mana saya nak jawab? Kan? Saya pun tak boleh.
Orang kata Wahabi itu ekstrim. Saya tak ekstrim, saya biasa je. Cuma mengajar ni nak bagi orang menarik je, mengajar cara kita kan. Cara menyampaikan ilmu ni kita bagi orang buka punya mata sikit. Tak ada apa, biasa je. Orang kata Wahabi di situ tak boleh, ni tak boleh. Saya banyak benda boleh. Orang tuduh juga. Manusia sentiasa menuduh orang setiap masa. Betul Allah Ta'ala dalam Al-Quran, la tanabazu bil alqab, jangan menuduh atas satu dengan yang lain. Kan? Kadang-kadang aliran, parti bahkan, dia tak ekstrim. Orang tu ekstrim. Orang tu ekstrim. Jadi kita kena ubah yang betul-betul itu. Kan? Selagi benda tu baik, kita terima. Kalau benda tu tak baik, walau pada siapa pun dia datang, dia tolak. Kan? Itu yang Islam ajar. Okey, baik. Habis baik. Mukadimah tu. Bukan apa, mula awal tadi. Okey, baik. Jadi satu surah tuan-tuan, yang ini satu ulang kaji baliklah supaya kita ingat. Surah Al-Fatihah, tuan-tuan, dia surah Makkiyah. Sebagian besar, sebagian kecil dia tak sepakat. Kata tuan-tuan, Makkiyah Madaniyah. Masa saya kat Syok Surah pula, Makkiyah ni ialah diturunkan di Makkah, Madaniyah ialah diturunkan di Madinah. Salah satu dia punya tu lah, walaupun ada perbezaan lain. Sebagian kata dia turun di Makkah, sebagian kata dia turun di Madinah. Sebagian kata separuh dia turun di Makkah, separuh dia turun di Madinah. Sebagian kata dia pernah diturunkan di Makkah, kemudian diturun balik di Madinah. Ini satu perselisihan ulama dan tak ada kesepakatan daripada hal ini. Tapi kita ambil jumhur. Saya banyak pilih jumhur. Contoh jumhur. Bila kita sebut jumhur, mana majoriti. Itu istilah-istilah biasa lah ilmu. Tak tinggi mana pun. Tuan-tuan jangan ingat Ustaz asal mengajar tinggi. Saya tak tinggi. Kan? Tuan-tuan yang di hadapan saya, walau di mana saya pergi pun, saya tak anggap tuan-tuan ni beginner. Tahu beginner? Anak-anak kita main game kan? Beginner kan? Kan permainan ni dari 3 step. Satu beginner, satu intermediate, satu expert. Beginner ni orang 0 sampai 20%. Tak tahu apa, ataupun tahulah sikit sangat, itu beginner. Intermediate ni pertengahan, 20% sampai 70%. Dia tahu benda tu tapi tak adalah menguasai. Itu dia panggil intermediate. Expert dia pula 70% sampai 100% dia expert. Saya tak anggap tuan-tuan beginner. Janganlah ngajar benda tinggi sangat, kami ni tak tahu banyak. Memanglah. Tapi saya tak anggap tuan-tuan ni beginner. Tuan-tuan dah puluhan tahun beribadah. Tuan-tuan setiap malam duduk kuliah ilmu. Saya anggap tuan-tuan ni intermediate. Tuan intermediate, pertengahan. Kan? Jadi tak adalah. Jadi beberapa perkataan dia ilmiah tapi dia sebenarnya biasa saja. Macam saya kata jumhur. Tuan-tuan biasa selalu dengar ustaz-ustaz sebut jumhur. Dan kita kena tahu perkataan ini. Dia bukan tinggi mana pun. Jumhur mana majoriti. Bila sebut jumhur, mana majoriti. Bila sebut rajih, tuan, rajih ni mana pandangan ataupun dalil yang paling kuat. Itu mana rajih. Itu benda biasa. Jadi dalam isu ini, jumhur kata surah Al-Fatihah diturunkan di Makkah, full stop. Dan ini pandangan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, baik. Habis bab itu tentang di mana dia diturunkan. Kemudian suatu surah juga tuan-tuan yang mempunyai banyak nama. Banyak nama. Saya dah kongsi dengan tuan-tuan. Al-Imam Al-Qurtubi kata fi asma'iha wahya 12 isman. Dia kata Al-Fatihah ada banyak nama dan dia tak kurang daripada 12 nama. Saya dah sebut satu-satu pada tuan-tuan nama Al-Fatihah. Apa dia nama Al-Fatihah? Nama satu Al-Fatihah. Tak tahu, tentu tahu kan. Al-Fatihah, nama dia Al-Fatihah. Lagi nama dia As-Salah, semayang. Dia surah As-Salah, surah semayang. Lagi dia surah Ar-Ruqyah, surah jampi. Pasal sahabat jampi orang lain jadi sihat. Tuan-tuan nak jampi orang, jampi dengan Fatihah je. Tak perlu suruh nama-nama yang pelik-pelik. Jampi Fatihah. Seafdal-afdal jampi adalah jampi dengan Quran. Tidak ada jampi lain. Walaupun diharuskan. Diharuskan selagi mana tidak ada unsur syirik. Tapi kalau tuan-tuan pun tak tahu, payah juga. Kan? Ada jampi disebut nama haiwan. Gajah putih, kau duduk sebelah laut, datanglah kepada aku.
nama haiwan tu tak ada apa ustaz. Jangan main-main. Kita pergi kursus Ustaz Syarhat, dia kata nama-nama haiwan mewakili nama-nama syaitan. Dah suruh syaitan pula dah. Baca Yasin setiap minggu kan. Ya bani Adam apa je? Apa? Mana yang syaitan tu? Ayo tengok. Kan? Minta ya Allah jauhkanlah kami daripada syaitan. Setiap kali sembahyang auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bila nak jampi ataupun kita pergi pada orang yang jampi. Jumpa bomoh kan? Dia jampi wahai gajah putih, wahai belalang. Belalang pun nama Persi. Nama-nama haiwan yang ada dalam jampi Melayu adalah nama-nama syaitan. Sebab tu kalau kita jumpa bomoh tak selesai. Tak selesai pasal apa? Pasal dia sebut nama iblis. Selesai macam tu kan? Tak perlu. Jampi ni sebenarnya bukan ada dalam cakap Melayu kita pun. Dia sudah ada sejak zaman dahulu. Zaman Fir'aun, dia orang sihir dengan jampi. Sebab tu Nabi SAW, dia ada dalam masyarakat yang jampi tu dah ada. Sebab tu bila dia dapat wahyu, dia jadi Nabi, dia semok jampi-jampi sahabat. Ya ridu alayya ruqakum, tunjuk kat aku jampi yang korang amalkan. Aku nak tengok ada usul syirik, tak ada usul syirik. Sebab Nabi ni tuan-tuan, Islam ni tidak mematikan semua benda. Ada benda dia stop kan. Contohnya pemujaan berhala, unsur-unsur syirik dia stop kan. Ada benda dia terima, benda tu tidak dihalang. Terutama perkara yang bersambit dengan adat. Orang Arab dah pakai jubah. Sebelum Nabi wujud lagi jubah dah dipakai. Islam tukar pada pakaian yang lain. Ini pakaian Islam dia tak ada. Islam pakaian dia cuma tutup aurat. Kalau lain-lain semua melibatkan adat dan bangsa, termasuk jubah yang kita pakai. Tapi pakai jubah tak apa-apa lah. Dia kata tak apa-apa pula. Sama juga dalam urusan muamalah sama manusia. Dia orang pun jampi dah ada pada zaman jahiliah. Nabi datang, Nabi cek betul jampi ni betul tak? Nampak, tapi jampi yang paling baik Quran lah. Sebab itu sahabat bila dia jampi orang ni, Nabi tak ajar dia pun. Orang bagi dia hadiah unta, dia balik jumpa Nabi, dia kata aku jampi. Nabi kata siapa ajar kau jampi dengan ayat Quran? Akhirnya Nabi mengiktiraf perbuatannya, boleh dijampi dengan Quran. Maka itulah sebab jampi yang diputuskan oleh ulama Islam. Jampi dah tu Quran. Anak-anak kita, cucu kita jampi pakai hal kan? Saya sendiri yang mengamalkan perbuatan Islam ni, maka saya tak jampi lain melainkan Quran. Itu yang basic-basic Fatihah, ayat kursi, amanah Rasul, 3 kul. Tuan-tuan tengok saya ustaz, saya bomoh, tapi bomoh Islam lah. Kan? Yang bulan lepas anak kawan saya dah berminggu-minggu demam. Dia tiap minggu ambil darah dekat Sungai Buloh. Saya pergi, saya cuma minta air limau, tapi bukan air batu. Air limau ni memang scientifically, secara saintifik dia memang mujarab. Dia ada magnesium yang tinggi yang boleh menyucikan badan, memberi tenaga tu limau. Orang demam tak boleh bangun pun kalau tuan-tuan ambil limau, perah dalam air, bagi dia mandi, tuan dia akan boleh bangun insya-Allah. Tapi limau ni dia tak ada unsur-unsur gaib, tak ada. Dia sifat limau tu memang dia ada sifat perubatan. Termasuk unsur perubatan pun limau antara yang paling baik. Di luarnya asid, di dalam alkali. Tuan-tuan, limau ni di luar dia asid, masam. Tapi bila masuk dalam badan dia jadi alkali. Satu-satunya buah yang ada 2 sifat. Di luar badan manusia dia asid. Apa nak asid? Tak baik untuk manusia. Kita ni banyak penyakit sebab dalam badan kita banyak asid. Makan benda-benda berasid. Tapi limau dia tak berasid. Bahkan limau adalah anti-kanser yang paling mujarab. Sampai saya pergi khusus kanser 1 hari suntuk, dia ajar kita amalkan minum 1 gelas limau pagi, 1 gelas limau petang, ataupun lemon. Tak salah, limau, lemon, limau nipis tu boleh juga. Tapi tak apa-apa campuran. Sebab bila kita dah campur air gula, dia dah jadi air no? Betul-betul limau. Kita ambil 1 gelas air, suap, perah limau nipis sebiji atau 2 biji, minum sekali 1 hari. Anti-kanser yang paling baik. Saya seminggu lepas anak kawan saya kan dah 2 minggu dah demam. Tiap hari ataupun 2 hari sekali pergi Sungai Buloh ambil darah. Cek dia punya darah putih dia kurang. Kalau leukemia, darah putih lebih. Ini darah putih kurang. Jadi makan tak lalu, badan lemah, sentiasa panas,
on off lah, kadang panas, kadang sejuk. Dah kat 2 minggu dah demam. Minta tolong saya pergi rumah. Saya pergi. Kan? Saya tak buat apa. Saya minta beli limau. Saya pergi, saya baca ayat Quran, baca kat kepalanya, baca kat badannya, buat air limau suruh mandi. Lepas tu ajarlah dia tiap-tiap hari mandi. Tak sampai seminggu, sihat. Alhamdulillah. Tak tahu aku pergi jumpa orang lain. Kan? Saya jumpa alhamdulillah anak saya. Makan tak lalu sampai kurus, kering, kurus. Oh. Saya tak buat apa tu. Saya cuma baca ayat Quran. Saya doa. Saya buat air mandi limau. Itu je. Dan pengalaman saya sendiri, orang yang setakat sakit-sakit biasa, insya-Allah tak. Pengalaman saya. Tapi jangan panggil saya pula, saya bukan hukum. Ini begitu pengalaman nak cerita kemujaraban ayat Quran. Tapi kita tak boleh nak percaya ayat tu baca Quran ke ayat Quran masuk lain, tak boleh dia begitu. Ayat apa yang kita baca dia doa saja. Kau bagi ni Allah Taala. Pasal kita membaca dengan nama ni. Kan? Kalam Allah. Karena baca juga kita tak yakin ada masalah tu. Saya yakin alhamdulillah. Pengalaman saya tak perlu yang lain. Baca Fatihah, baca tidur. Kan? Kita sendiri pun, kita tidur malam 3 kali bacaan, 3 kul ditiup pada badan. Pernah tak kita buat? Tak pernah buat. Nak buat ni berat tuan-tuan. Padahal seminit 2 minit je. Baca tiup dulu, baca qul huwallah, baca ma'udzu falaq, baca ma'udzu birabbin nas, sapu. Tiup lagi, baca qul huwallah, ma'udzu falaq, ma'udzu birabbin nas, sapu. Baca tiup lagi, baca 3 kul, sapu. 3 kali. Saya ingat 2 minit tak apa. Tapi nak buat punya berat. Tapi bila kita dapat buat, alhamdulillah ta'ala. Nak buat. Walaupun kita sakit, tapi Allah Ta'ala bagi rahmat yang amat banyak. Allah Ta'ala pemudahkan urusan kita. Kan? Saya tuan-tuan sakit macam mana pun, bila time nak pergi ke masjid, saya jadi badan saya ringan. Saya kongsi dengan tuan-tuan malam. Tapi bila saya balik, saya akan sakit balik. Tiap kali saya nak melangkah ke masjid, Allah Ta'ala bagi kaki saya ringan, badan saya ringan. Kalau sakit tu jadi hilang. Tapi bila saya balik malam tadi, sakit balik. Dan begitulah saya dalam setahun 2 ni. Saya demam ke, saya sakit ke apa. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau saya demam, saya boleh pergi main. Saya sakit, saya ada sakit saya tuan-tuan. Saya saraf saya ada problem. Memang saya ada problem. Tapi Allah Ta'ala pemudah. Bila ada urusan yang penting-penting, Allah Ta'ala, saya pun sampai tertanya-tanya, siapa bila aku nak pergi masjid, sakit-sakit aku hilang. Tapi bila aku balik, sakit aku datang balik. Sebab kita minta Allah Ta'ala begitu. Kan? Tak apalah, sakit sikit dia hapus dosa. Kita banyak dosa. Contoh dia begitu. Saya hari Ahad semalam, saya sepatut mengajar di surau Jumaat Al-Mahdi, Subang. Tapi malam tu di Port Forum. Ustaz Zuti Mak Piau dengan Samsul Yusof. Samsul Yusof di Port Forum lah. Baguslah, walaupun saya pergi jadi audience je lah. Kan? Imam kata, Ustaz, apa Ustaz datang malam ni? Saya kan dia cakap malam Forum. Saya datang nak dengar je, saya tak buat. Malam ni saya free lah. Saya biasa bila saya free, saya akan keluar pergi tempat tu belum lagi lah. Saya akan keluar pergi. Jadi malam tu saya pergi kat tu masjid, dengar Syamsul Yusof cakap walaupun dia bukan ustaz. Tapi walaupun dia bukan ustaz, dia orang artis, orang filem, tapi dia pun dah ke arah yang baik dah sekarang. Walaupun dia bukan orang agama, tapi dia bercakap ada nilai yang baik tau. Yang kita boleh ambil perhatian. Dia kata kita tuan-tuan semua teringin nak jadi jutawan kat dunia. Tak? Jadi jutawan. Tuan-tuan tak payah bersedih walaupun tuan-tuan tak jadi jutawan. Memang Allah Ta'ala kadang-kadang tak bagi pun. Minta macam mana Allah Ta'ala tak bagi. Sebab apa? Sebab jutawan kat dunia ni tak ada artinya bagi orang yang tak pernah mengecapinya. Kan benda tu bagus, sebenarnya tak ada. Biasa. Ramai jutawan termasuk saya sendiri tidur malam tak lena kerana memikirkan hutang. Tapi orang yang miskin, orang yang tak berapa jutawan, tidur malam lena dia. Tak ada apa-apa gangguan. Kami yang jutawan ni kadang tidur tak lena, hati sentiasa tak tenang. Nampak? Jadi tak apa.
Tak jadi jutawan dunia, jadi jutawan di akhirat. Tuan-tuan esok lebih jutawan daripada saya. Baguslah ada nilai-nilai yang baik saya tuan. Dia bagi nasihat pada orang. Nampak? Contoh itu ya. Okey, baik. Jadi tadi apa? Nama dia Jabti, surah Jabti. Nama lagi surah Syifa, surah ubat. Lebih kurang adik-adik tu. Pasal apa? Pasal ada juga riwayat daripada Nabi. Nabi kata Fatihatul Kitab Syifa min kulli da'. Nabi kata Fatihah ini adalah ubat daripada segala penyakit. Sebab tu saya kata tuan-tuan jampi Fatihah. Bahkan Ibnu Abbas dia kata manibtulia fa'alaihi bil asas. Siapa-siapa ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, adalah dia kembali kepada yang asas. Dia merujuk kepada surah Al-Fatihah. Kita dalam sembahyang kita baca Fatihah tak lengkap tuan-tuan. Tuan-tuan tak baca Fatihah dalam sembahyang, tuan-tuan tak sah sembahyang. Tapi di luar sembahyang berapa kali kita baca Al-Fatihah? Berapa kali? Kena sentiasa baca. Walaupun pada zahirnya dia macam kita tak rasa apa-apa, tapi di sisi Allah Ta'ala fadilah dia amat besar. Kelebihan dia tak amat besar. Baca Al-Fatihah. Surah Surah Syifa. Nabi kata Fatihah ini ubat kepada segala penyakit. Ada riwayat dari ini daripada Abdul Malik bin Amir. Ada hadis sahih ataupun hasan hadis dia. Mana betul ya? Saya baca Fatihah Ustaz, macam mana saya tak kurang pun. Tahu? Al-Imam Syafi'i tuan-tuan, kita ingat dia ni ulama mazhab Syafi'i. Kata ulama fiqh, no, dia ulama fiqh dan dia ulama hadis. Dan dia tokoh yang paling besar pada zamannya selepas Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i. Sehingga kan dikatakan mata Syafi'i, mata sunan, mati Syafi'i, mati sunnah. Ada ulama kata begitu, tapi saya tak ingat siapa. Yalah, kita dah ingat belaka orang. Dalam kita baca satu petikan daripada kitab mana kita tak ingat lah. Dia kata mata Syafi'i, mata sunan, mata Ahmad, zuharatil bid'ah. Dia kata mati Syafi'i, matilah sunnah. Mati Imam Ahmad, muncullah pelbagai bid'ah dan terutama dalam antara ulama terakhir yang memperjuangkan ketulinan agama ialah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia kata mati Syafi'i, matilah sunnah. Mana Imam Syafi'i ni tuan-tuan? Pasal apa? Bila dia kembali ke Mesir, dia ubah fatwa dia. Sebab dia jumpa dalil-dalil yang baru dan dia nak pertahankan sunnah Nabi SAW. Tapi akhirnya dia pun mati sakit. Tahu dia mati sakit apa? Kita pernah sebut mati bawasir. Dia mati dengan bawasir. Orang kata bawasir, orang kata bawasir. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi pun tak terlepas daripada sakit. Nabi pun sakit. Kita jangan anggap bila kita sakit kita buat benda yang Nabi ajar. Kan? Benda tu tak mujarab. Dia sudah zahirnya ya, tapi ada kelebihan lain di sebaliknya yang kita tak rasa. Jadi kita datang masjid, tuan-tuan melangkah tu tak rasa berat. Ada rasa berat? Tak rasa berat pergi masjid. Ingat je kan, selangkah tuan-tuan melangkah ke masjid, satu darjah Allah Ta'ala bagi. Satu darjah dia umpama langit dan bumi. Tak rasa berat. Kenapa tak rasa berat? Patut selangkah beratnya, selangkah berat. Satu darjah Allah Ta'ala bagi besar, tapi tak rasa apa pun. Sebab benda baik ni tuan-tuan Allah Ta'ala simpan di sisi. Dunia ni bukan tempat untuk Allah Ta'ala letak pahala. Tak? Kan? Sebab tu bila kita buat benda baik Allah Ta'ala tak bagi turun. Pasal apa? Satu sebab memang dunia ni tempat beramal, akhirat tempat balasan. Satu. Yang kedua sebab dunia ni teramat kecil untuk disimpan pahala yang Allah Ta'ala nak bagi. Selangkah dapat satu darjah. Lepas tu tuan-tuan mari berapa langkah tadi? Tuan-tuan seorang atau kita seorang datang masjid, dia datang seorang, ramai lagi orang datang awal, tak muat tuan. Tak? Nabi kata as-solat, Nabi kata apa nama subhanallah. Nabi kata at-tuhur syatrul iman. Nabi kata subhanallah tamla'ul mizan, alhamdulillah tamla' ma bainas samai wal ardh. Hadis sahih wajib beriman, hadis Muslim pada Abu Malik Al-Asy'ari. Nabi kata kita kata subhanallah betul-betul tadabbur rasa keagungan Allah. Nabi kata dia memenuhi mizan. Timbangan kita tu boleh penuh tuan. Timbangan kita tu timbangan kita mizan. Tak tahu pasal Nabi minta cerita, ulama pun tak boleh bagi tahu apakah bentuk timbangan tu. Macam mana Allah Ta'ala cipta timbang, bentuk timbangan.
Kita pun tak tahu. Tapi dia akan ditimbang. Timbangan kita boleh penuh yang sekali sebut Subhanallah dengan penuh-penuh rasa keagungan Allah. Nabi kata pula Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah sekali, Nabi kata tamla ma bainas sama'i wal ardh. Tapi bukan sebut sajalah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Boleh juga begitu. Bukan begitu. Sebut Alhamdulillah, betul-betul rasa keagungan akan dan kepujian pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, sebut sekali. Tapi kita tahu Allah Ta'ala betul-betul agung. Nabi kata tamla ma bainas sama'i wal ardh. Pahala Allah Ta'ala nak bagi itu boleh memenuhi langit dan bumi. Baru sekali sebut. Batu bumi ni kecil, dia tak boleh nak memenuhi rahmat Allah. Tak boleh. Itu Allah Ta'ala simpan di sisi. Di satu alam yang betul-betul besar. Besar. Dulu saya pernah sebut tuan-tuan, seorang ditunjukkan buku amalan. Dia ada 99 buku. Satu buku sejauh mata memandang. Itu baru seorang. Mungkin orang lain ada buku lebih daripada itu, atau kurang daripada itu, lebih besar daripada itu mungkin. Mana bumi nak muat? Tak muat. Akhirat muat insya-Allah ta'ala. Pasal dia dicipta satu alam yang dicipta khas untuk pembalasan dan untuk nak mengisi kebaikan dan keburukan manusia. Muatlah. Dunia ni Allah Ta'ala buat bukan tempat untuk itu. Tempat untuk kita buat kerja. Jadi kita tak nampak, no? Nah, cerita tadi Al-Fatihah. Kita kena yakin dengan surah ini baca. Lagi nama dia, nama dia banyak lah. Al-Kafiyah, cukup. Cukup. Kafiyah ni mana cukup. Betul. Al-Fatihah umpama satu Quran. Saya dah pernah sebut. Kata Al-Hasan Al-Basri, dia kata Allah Ta'ala tu kitab banyak, antaranya 4 lah yang paling utama. Semua terkumpul dalam Quran. Quran pun banyak, ada 116 surah, kan? Terkumpul dalam Al-Fatihah. Siapa yang baca Al-Fatihah sekali, memahami maknanya, umpama dia telah membaca seluruh Quran. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita baca dalam sembahyang Al-Fatihah. Tak suruh baca surah yang lain. Ada surah yang lebih pendek, Qul Huwallah, dan dia menyebut tentang sifat Allah. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh kita baca Qul Huwallah? Kalau nak kira Qul Huwallah, dia suruh sifat Allah khas. Dia surah khas yang menyebut tentang sifat Allah. Esa Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan surah ni Nabi jadikan hujah nak melawan orang kufar dalam bab ketuhanan. Dia surah yang besar. 3 kali baca tuan-tuan, umpama sekali khatam Quran. Tapi jangan ada baca 3 kali itu saja. Aku cukuplah Allah 3 kali tak payah khatam Quran lagi lah. Tak ada gitu. 3 kali baca, macam 1 kali khatam Quran. Imam Ghazali je tak kata begitu. Orang lain majoriti kata begitu. Imam Ghazali kata tak, bukan pahala. Dia cuma satu bahagian daripada Quran. Uluhiyah ketuhanan dia kata. Jumhur, majoriti kata 3 kali kita baca, kebaikannya umpama kita baca seluruh Quran. Itu majoriti. Nak kira besar juga lah. Tapi apa sebab Allah Ta'ala tak suruh kita baca Quran? Allah Ta'ala suruh baca Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ni bersesuaian dari sudut ketuhanan dan kehambaan. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Jadi Allah Ta'ala ni dia adil. Dia betul-betul Tuhan yang mengasihani. Sesuailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang maha merahmati. Buktinya dia suruh kita baca satu surah. Sebagian memujinya, sebagian untuk manfaat diri kita sendiri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di samping itu kehendak Allah. Tapi setiap kehendak Allah Ta'ala, ulama kata ada hikmah, ada sebab. Allah Ta'ala latih Haji jadi imam kat surau ni, ada sebab. Allah Ta'ala nanti saya ataupun jadikan saya ustaz, ada sebab. Allah Ta'ala jadikan dia orang kaya dan jutawan, ada sebab. Allah Ta'ala jadikan orang ni pula miskin, ada sebab. Semua benda bersebab. Ada hikmah di sebalik. Dulu kita sayang kat si Minah ni, akhir kita kahwin dengan si Timur, ada sebab di sebalik. Kan? Okey, baik. Apa lagi? Banyaklah ya yang bersabit dengan surah ini. Al-Imam Al-Qurtubi dia nukilkan tak kurang daripada hampir 30 perbahasan dari sudut namanya, dari sudut kelebihannya,
Dan juga dari sudut perselisihan ulama yang bersabit dengan hukum hakam di dalam Bismillah, adakah dia daripada Al-Fatihah ataupun tidak. Ulama khilaf. Sebagian kata dia daripada Al-Fatihah, sebagian kata dia bukan daripada Al-Fatihah. Kita mazhab Syafi'i, dia daripada Al-Fatihah. Tak dibaca tak sah sembahyang. Kena baca lah. Kemudian, adakah dia wajib dibaca dalam solat ketika imam baca kuat? Juga khilaf. Al-Imam Syafi'i dalam fatwa dia yang lama, tuan-tuan, dalam sembahyang jahriyah, maghrib, isyak, subuh, kalau imam dah baca Fatihah, tuan-tuan tak payah baca Fatihah. Dia special. Macam mazhab Maliki dan juga mazhab yang lain, Hanafi dan silap-silap. Bahkan kalau ikut mazhab Maliki, ikut anutan Al-Imam Ibn Arabi, haram kita baca Al-Fatihah bila imam sedang membaca Quran. Kena diam. Tapi mazhab Syafi'i yang baru, dia kata kena baca juga, tapi baca perlahan-lahan. Bagi kita seorang je dengar. Jangan baca kuat nak berlawan dengan imam pula. Ada makmum tu, tuan-tuan, kita jadi imam baca kuat, dia belakang baca lebih kuat-kuat dengan kita, ataupun kurang sikit daripada kita, tuan-tuan. Tak, dia makmum tak boleh baca kuat. Kalau boleh orang sebelah pun jangan bagi dengar, tak takut mengganggu dia. Kita baca sepada kita. Bisik-bisik pun tak apa, jadi kita je. Sebab bacaan ni dia perbuatan lidah, dia bukan perbuatan telinga. Tapi kalau sebenarnya seorang baca lah, nak baca kuat, bagi pecah bilik kita pun tak kisahlah. Ini pasal itu pun benda yang kita nak kena tengok juga. Jangan terlampau kuat. Kita sama-sama nak baca. Tentang kawan ni dah siratul ladzina an'amta alaihim, terganggu kawan sebelah, dia baca bismillah balik. Pasal apa? Tak tahu. Aku kat mana tadi. Buat was-was orang. Tak boleh. Nabi masuk masjid, tuan-tuan, Abu Sa'id dia tengah baca Quran dengan kuat. Nabi tengok sahabat lain ada yang baca Quran juga. Nabi tengok sahabat lain ada yang tengah sembahyang. Nabi pun kata kepada Abu Sa'id, Nabi kata irba'u ala anfusikum, baca untuk dirimu sudah. Saya suka sembahyang belakang dulu. Saya sembahyang zuhur, tuan, belakang mufti wilayah Dr. Bakri di Zuhur. Saya lewat masa tu, sampai di majlis agama, lewat pergi sembahyang zuhur. Kebetulan Dr. Bakri baru sampai, dia pun nak sembahyang zuhur. Dia tanya saya, nak sembahyang kau? Kata, jom sembahyang saya. Rupanya aku datang lewat pun ada sebab nak sembahyang belakang mufti. Tak betul. Tapi jangan selalu lewat. Dia masa ada urusan, lapar, azan, makan dulu lah. Tu saya makan. Pergi sembahyang kat surau, sembahyang ada, ikut sembahyang belakang. Kan, masa tu dalam surau tu ada ramai orang tengah baca Quran. Masing-masing lah tengah baca Quran. Ada yang tengah sembahyang sunat, baru lepas sembahyang subuh sebenarnya. Lebih kurang dekat kedua, baru lepas sembahyang subuh. Tapi dia bagus lah saya tengok. Saya sembahyang belakang dia walaupun cuma 5 minit je, tapi banyak ilmu saya dapat. Saya boleh menulis satu muka surat penuh pasal pengalaman sembahyang di belakang mufti Islam. Atau tuan pernah baca sebenarnya Facebook. Ambil dari awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Saya boleh tulis satu Facebook panjang pengalaman sembahyang dengan beliau. Dia takbir intiqalah, Allahu Akbar pun pelan, tuan. Allahu Akbar, tak berdengar. Saya ingat dia nak meraihkan orang yang sedang mungkin ada berzikir, mungkin ada baca Facebook, nakak dia kan. Tapi diorang ada urusan masing-masing. Jadi dia, saya tengok nak meraih, mungkin dia takbir intiqalah takkan pelan sangat. Macam tu dia. Dia nak meraih. Banyaklah saya pun tak ingat, tapi saya ada tulis makalah, tulisan yang panjang, pengalaman sembahyang di belakang Dr. Bakri. Dia seorang yang bagus. Kita mazhab Syafi'i, tuan-tuan, sembahyang rakaat, setiap sembahyang kita tangan di atas perut, betul? Tapi saya perasan di rakaat ketiga di sembahyang, di tangan diluruskan. Tak apa. Itu juga satu wajah daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi dia tak masyhur lah. Dia mengamalkan. Apa? Sebab tu saya kata ilmu dia tak dibawa wajah bergaduh. Tak ada buat biasa. Kan? Saya perhati, walaupun saya sembahyang belakang dia, sembahyang lah, tapi sebab kita nak tengok dia punya tu kan, bagus lah saya perhati. Okay, baik. Dua-dua isyarat. Isyarat kan? Okey, kemudian apa lagi yang berkaitan dengan Fatihah?
Tak ada. Itulah kajilah ilmu-ilmu yang dulu. Mudah-mudahan kita ingat. Belajar ni tak apa sikit pun. Dan kita sentiasa berulang-ulang jadi tuan-tuan ingat. Tu saya rasa kalau saya tanya ada yang tak ingat lagi. Tapi sebagian besar, kalau tuan-tuan ingat yang saya sebut tadi, alhamdulillah. Adalah ilmu manfaat dari sudut ilmunya apa yang telah kita kongsi. Surah Al-Fatihah, tuan-tuan, dia Makkiyah. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Walaupun ada ulama yang kata bukan 7, ada yang kata 6, ada yang kata 8. Al-Imam Husain Al-Ju'far umpamanya, Al-Imam Umru bin Ubaid, tapi itu pandangan yang lemah, al-syaz. Tuan-tuan, dalam Islam fiqh ada satu pandangan dia panggil syaz. Syaz dia tak amat lemah sehingga tidak boleh berhujah ataupun mengamalkan. Itu panggil syaz. Macam dia kata lah, tuan-tuan baca doa Allahumma rabbal akhzina innaka la tuhliful mi'ad. Dalam fiqh tu dia syaz. Itu kan ayat Quran, Ustaz. Memang ayat Quran, tapi dia sudut zikir periwayatan diri syaz, mana tak payah buat lah. Tapi tak buat pun, nak buat pun terpulak lah. Kita beritahu dia sudah ilmu. Dan itu kan ada juga setengah tempat, itu kan ayat Quran, Ustaz. Memang ayat Quran. Kalau gitu bacalah Al-Fatihah, dah sah-sah ayat Quran. Tak cukup Al-Fatihah, tambah Al-Baqarah. Isu dia bukan ayat Quran, isu dia ketepatan zikir memang. Ketepatan zikir. Itu dia panggil syaz. Syaz ni mana dia lemah, teramat lemah, sehingga dia tidak boleh dijadikan amalan. Apa lagi? Jadi di surah Makkiyah, dia 7 ayat. Apa nama dia? Surah jampi. Dia surah yang paling besar dalam Quran, hingga tidak pernah diturunkan dalam mana-mana kitab terdahulu, bahkan tidak ada yang seumpama dengannya dalam Quran. Dan dia antara surah yang kita kena sentiasa mengamalkan di dalam solat dan di luar solat. Apa? Hafal tu bagi kita hafal lah. Mungkin kita tak banyak hafal Quran juga, tapi kita kena ingatlah bahawa surah yang penting-penting, yang mana Nabi sebut banyak kelebihan. Antaranya Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Amanah Rasul, dan 30 sebuah-buah. Tapi kalau ingat lagi banyak lagi, boleh. Kita dah insya-Allah. InsyaAllah dan next kuliah tak ada apa-apa, kita sekolah ada kilo dulu. Risau. Tapi insyaAllah lah, kalau tak ada kelas saya, tak ada ke mana, saya datang lah. Saya akan sambung balik huraian ayat yang pertama. Itulah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Imam Ibn Katsir dan juga Al-Imam Al-Qurtubi, dia fokus pada makna dan juga pentafsiran Al-Fatihah, sehingga kan dari sudut perbahasan maknanya tuan, tak kurang daripada 36 perbahasan. Ini satu benda. Sebab Quran kita mesti fokus pada makna. Dan kita baca Quran lah. Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan kena tengok juga terjemahan. Bukan sekadar baca lah, tengok juga terjemahan, supaya kita faham. Sebab Quran tidak diturunkan lafaznya sahaja, tapi dia diturunkan dengan maknanya, supaya kita mentadabburkannya. Boleh? Kita akan sambung lah insyaAllah. Ada nak tanya apa? Ini apa pula? Itu bukan hijrah, itu hikmah. Tak ada apalah, itu ngajar biasa aja. Itu saya ajar buku, apa buku tasawuf tu. Tengok orang Wahabi tak ajar tasawuf, Wahabi ajar tasawuf. Saya ajar kita tasawuf tu. Ringkasan kepada Ihya Ulumuddin, nama dia Minhajul Qasidin, karena Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Imam Ghazali dikarang Ihya. Kemudian Al-Imam Ibnu Jauzi dia murnikan Ihya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah dia ringkaskan lagi dalam buku yang kecil. Saya baca buku tu. Kalau tengok dulu Dr. Abdul Basit, Dr. Abdul Basit Abu Anam Madani, Tuku Pondok Sungai Durian yang top tu kat Kelantan, Bisyara Muslim Kelantan. Kan? Kelantan top dia tu. Mana-mana masjid dia pergi. Tapi kat Johor tak boleh masuk dulu. Salah seorang di kalangan 16 orang yang disenarai hitam kan. Kat Kelantan dia diterima tuan. Kan? Tapi masuk negeri lain tak boleh, sesat Wahabi. Orang satu Kelantan dah sesat dah macam tu.
Kalau dulu Dr. Abu Anas tu dia selalu keluar dekat TV Hijrah, Tanyalah Ustaz. Buku kitab tu lah dia baca. Itu satu kitab yang baik. Satu kitab yang baik. Dapat benda-benda baru kita dapat bila kita dengar dia mengajar kita, kan? Saya baca lah kitab tu. Tu aja, tak ada pengalaman apa pun, kan? Boleh menjawab. Saya tengok kesian tak belum tak pandang pun dia. Yalah, pengalaman pertama. Boleh saya pergi takat itu dulu ya. Tak ada soalan lain ya? Jangan tanya pasal tu lah, tanya pasal lain nak tanya. Jadi saya mungkin setakat itu dulu. Apa yang baik datang dari Allah Ta'ala benar-benar. Apa yang tak baik itu dari kelemahan saya minta maaf. Mudah-mudahan kita berkongsi yang baik dan insyaAllah Ta'ala. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam tu rosak